Jadi cikgu pun terus terlintas nak ambil Masya ataupun Adeline, tapi bila mesej Adeline tu tak berjawab. Okey, dan terima kasih juga kepada Nurin Iman. Okey, ni pun anak murid cikgu belakang ni, senang cikgu cari anak murid cikgu belakang. Dan kita menanti seorang lagi iaitu Kak Adila . Jadi Adila daripada kelas 3 Bestari. Jadi tahun lepas cikgu ajar Amanah, Bestari dan Cekal. Jadi Cekal ni cikgu tak ada nak mesej lah sebab cikgu tengok 3 orang cukup dah kot panel. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak sebab sanggup meluangkan masa. Contoh macam Masya, walaupun cikgu baru je mesej tadi, terus bersetujulah untuk gantikan Syazlin. Oh, kenapa dia tak rekod lagi ni Okey, jadi kita masih dah masuk dah ke? Cikgu tak perasan. Rasa tak ada lagi. Belum lagi deh. Okey, jadi malam ni sebenarnya cikgu jemput cikgu jemput 5 kelas sebenarnya malam ni. Cuma cikgu tak wajibkan lah untuk pengetahuan panel, cikgu tak wajibkan sebab cikgu tahulah malam ni ada kelas tuition, ada yang ada macam-macam aktiviti kan bila malam Sabtu. Sebab pelajar-pelajar kita ni Ahad sampai hari Khamis ada kelas tambahan malam. Jadi sebenarnya memang malam pun dia ada rasa masih ada taklimat dengan kaunselor. Jadi yang minggu setiap hari tu dia pack daripada pagi sampai malam kan. Jadi sebenarnya nak ambil masa sekejap saja malam ni untuk berkongsi. Okey, berkongsi bagaimana cara belajar, bagaimana tips nak urus masa. Okey, so apa kata kalau kita tanya Iman dululah. Iman, share kan cara-cara belajar dengan adik-adik. Lepas ni cikgu akan buka deh. Kalau masa Kak Iman bercakap ni, tanya je. Malam ni cikgu bagi peluang untuk awak tanya khusus tentang bio khusus tentang cara nak belajar bio. Okey. Jemput Iman Kak Adilan, cikgu nak PM Kak Adilan. Thank you cikgu. Assalamualaikum, saya Nuri Iman. Saya dulu kelas 5 Amanah, belajar bio dengan cikgu. Masuk ni. Study tips bio saya, tahulah. Sekejap. Sebab saya ni bukan jenis study seumur lepas habis kelas study gitu. Tak. Tapi saya study lah juga. So cara saya studynya, first tu nota. Nota tu saya bukan jenis buat nota sendiri. Saya tak suka buat nota sendiri sebab saya malas. Tak say. Lepas tu lagi pun saya tulis pun tak comel sangat. Jadi saya guna nota daripada cikgu. Kita online class hari tu. Cikgu bagi slide-slide apa semua Saya ambil apa yang penting saya rasa saya perlukan maklumat tu. Saya print kecil-kecil, saya tepek dekat buku bioscore. Gitulah antara nota saya buatnya. Lepas tu semua benda nota saya tulis atas bioscore belakang. Situlah sebab saya tak suka belek-belek banyak-banyak tepak. Contoh, lepas tu second, paling pentingnya bioscore lah. Bioscore ni paling penting. Awak memang kena buka semua, memang kena siapkan bioscore ni gapo sebab bioscore ni macam dia lengkap, lepas tu dia macam simple ayat dia tu kita nak faham. Lepas tu lagi pun cikgu ngajar based on bioscore masa bila cikgu ngajar depan tu mesti cikgu ada, kita boleh selit-selitkan nota-nota hak cikgu ayat dekat bioscore tu. Memang semua benda saya letak kat bioscore je. Lagi saya jenis yang study last minute sikit. Macam lepas macam dekat bila nak dekat exam tu saya baru baca semua-semua. Tapi saya bukan nak galakkan study last minute. Dia gini, sebelum awak nak study last minute tu, awak kena faham dulu apa yang
dekat bioskop ni lah. Apa tajuk-tajuk tu. Missnya macam awak kena faham dulu semua benda tu. Bukannya main hafal saja-saja je. Awak kena hafal dulu. Awak kena faham dulu benda tu. Kalau awak tak faham, awak tanya cikgu. Tanya siapa-siapa, siapa awak faham. Barulah awak boleh start menghafal. Itulah saya buat. Hmm, Oh, cikgu nak menyampuk. Dia macam ni Man. Okay, mungkin Kak Iman dia silibus lama kita memang guna bioscore sebab silibus lama. So tapi sekarang sebab kita silibus baru, cikgu banyak guna buku teks. Oh. Sebab dia silibus baru. Tapi boleh, tak ada masalah. Buku teks tu awak tukarlah, jadikan dia sebagai bioscore lah maknanya. Awak jadikan sebagai bioscore, buat macam Kak Iman buat tadi. Tulis dengan pensel tepi-tepi tu. Hmm. Tambah note-note hot lain daripada sukses ko gapo ko. Awak tambah je atas tu. Okey. Okey, kita dengar ada pula perkongsian daripada Masya dah. Masya ke terkeluar? Macam cikgu tadi pun cikgu terkeluar sekejap. Okey, Masya. Masya ni memang seumur dapat A ke Bayu? Dapat 2 kali je cikgu rasanya. Okey. Jadi macam mana? Masya kejut tak bila dapat bio A solid di SPM? Kejut. Tak expect langsung pun. Lepas tu lagipun kalau target sekolah pun A minus je cikgu kan. Lepas tu bila check result tu tengok dapat A, kejut lah. Aku tengok mesej cikgu time tu. Jengit serah tapi alhamdulillah. Okey. Boleh tak Masya share macam mana daripada Masya tak cikgu pun ingat juga Masya jarang dapat A, betul tak? Berbanding dengan Adlin ke? Tapi macam mana Masya buat sampai dapat A solid? Okey. Okay, kita dengar perkongsian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masya Afrina binti Edi Syariman. Saya pelajar Cikgu Munira dari sejak form 4 lagi. Okay, saya nak share tips bio. Mula-mula first kali subjek bio ni kita tahu kan, memanglah dia ni subjek memang kena ngapa. Kadang-kadang pun awak tak boleh macam dengar anggap remeh subjek bio ni. Macam tak apalah ngapa last minute pun tepilah dulu, tak apalah kita hafal tajuk macam cikgu su teke je. Lepas tu berarti bila exam tu macam dengar kan ayat macam tak perlu pun hafal-hafal ni, macam tak payahlah. Macam tak boleh lawak gitu. Kalau boleh macam dengan kalau Kak Masya lah, Kak Masya teke paper 1 dengan paper 3. Teke kedua tu je. Sebabnya masa trial itu Kak Masya dapat 23/50 je paper 1. Hak tu lah paling rendah sekali masa trial itu. Dan hak tu lah markah paling rendah sekali untuk paper 1. Jadi Kak Masya buat tips untuk paper 1, Kak Masya buat semua latihan latihan semua soalan-soalan SPM hak pasia. Lepas tu semua soalan-soalan negeri. And then Kak Masya tulis belakang nota setiap jawapan tu tulis. Contoh kalau si awak tengok apa si awak salah ni kan. Lepas tu awak cari, si awak kena balik, si awak kena cari sebab apa salah, apa dia betul. Setiap poin-poin, setiap soalan tu si awak kena cari. Jadi baliklah buku bioscore ke biosukses ke, tulis nota-nota kat tepi. Sebabnya bila time macam dengan Cikgu Munira seumur pesan, bila time PSO tak ada dah nak balik buku bioscore ke apa, buku biosukses tak ada dah. Si awak kena balik hak nota tu dah, hak nota-nota hak awak tulis-tulis kat tepi tu, time tu je awak balik. Lepas tu sama juga kalau paper 3, kalau boleh target biar dapat 45 ke atas cikgu ke. Tapi paper 3 amali dah. Amali dah. Dia tak boleh buat gitu dah. So dia ada periksa amali. Jadi dia tak ada dah. Hilang dah satu kata apa? Satu ni lah. Tapi paper amali pun dia tanya benda simple-simple je sebenarnya. Dia tak ada sesusah paper 3 dulu. Cuma susah dia kena buat handle dalam makmal tu.
Itu je susah dia. Tapi soalan insya-Allah mudah je. Benda yang kita nampak masa buat eksperimen tu je. Lepas tu tips yang lain tu macam Kak Iman Oyak lah. Sebelum kita nak start belajar dengan cikgu, kita baca dulu. Macam dengan contoh ke, you guys ada kelas malam ni, siap awak baca dulu tajuk hak cikgu nak ajar tu. Barulah macam dengan tak rasa kejut sangat. Macam dengan gapo ni cikgu ngajar tak faham lah. Gapo ni macam tak ada lah rasa gitu sangat. Lepas tu kalau tak faham pun, ulai balik video hak cikgu record tu. Ulai banyak kali, lepas tu buat soalan. Lepas tu gitu je lah. Lama-lama akan biasa dengan diri sendiri. Lepas tu, hak paling saya ikut kerana saya boleh dapat markah tinggi tu, saya rasa sebab saya ikut teknik cikgu hak akak tu. Kenapa? Kesan akibat. Hak teknik untuk kertas 2. Hak tu saya rasa sebab saya ikut teknik tu, saya rasa markah saya okey lah. Cikgu nak share juga ada pelajar kita, tak ingat siapa, dia kata aku tengok seomolah YouTube cikgu siapa, aku teringat suara cikgu. Dia kata siapa kadang-kadang tidur pun termipin. Jadi nampaknya betapanya dia. Okey, so cikgu tengok Adila dah masuk. Okey, cikgu lupa nak bagi tahu tadi. Nuri Iman sekarang belajar kat mana? Adik-adik tanya ni. Saya belajar belajar dekat dapat tawaran dekat UIA. Saya ambil asasi, saya dapat asasi tak ingat asasi sains kesihatan bersekutu. Astagfirullahalazim. Tu ada peluang nak jadi apa tu Kak Iman? Saya disebabkan ni baru asasi, jadi kalau saya dapat result tinggi melebihi 3.5 untuk UIA ni, saya boleh masuk medik, saya boleh buat farmasi, saya boleh buat dentist, ataupun saya boleh teruskan bidang sains asasi bersekutu ni. Dia masih dia ada banyak lagi lah, fisiologi dia ada, benda-benda tu lah. Okay, so kalau nanti awak ada apa-apa boleh tanya Kak Iman. Jadikan Kak Iman ni sebagai mentor awak. Okay, Kak Masya belajar kat mana sekarang ni? Kak Masya dapat tawaran mana? Saya ambil tawaran tu cikgu. Saya sambung dekat UiTM Maceh cikgu. Oh Maceh. Bidangnya? Bidangnya tak sabit dengan bio sebenarnya. Sebabnya tak ada masalah. Saya ambil pengurusan dan perniagaan. Sebabnya saya nak jadi, benar cita-cita saya nak jadi businesswoman. Oh, sebab kita tahu dia punya aliran family dia bidang bisnes ke? Tak ada masalah. Okey Adila, Assalamualaikum Adila. Adila? Ya, salam. Mana nak tengok rupa, adik-adik nak kenal. Ada siapa-siapa nak tanya soalan kepada Kak Adila? Jual dah beli sambal Kak Masya. Okey, ada cikgu buka untuk pertanyaan. Ada siapa-siapa? Ali Abad ke, Rashidah ke, Aisyatun Nakibah ke nak tanya? Kak Adila ni antara best student straight A kan? Ya. Kalau nak tanya-tanya. Okey, cikgu buka peluang. Cepat. Form 5 nak tanya apa-apa tanya sekarang. Bukan Senin ni nak dapat ni kakak-kakak awak ni. Cepat. Siapa-siapa nak tanya soalan? Kak Adila macam mana? Cikgu. Siapa tu? Wan Atira Adira. Okey. Nak tanya, Gano kalau nak suruh ingat nota secara mudah and nak biar kita jadi concentrate lebih gitu. Fair tak? Macam mana nak supaya bila baca bio tu ingat? Lepas tu ingat, senang ingat. Okey. Lepas tu concentrate. Kalau Dila baca banyak kali siapa hafal lah. Tahu tak ada cara lain tu. Memang baca banyak kali siapa ngapa ya. Siapa dapat hafal. Yang bila kita cerita balik kat kawan tu memang boleh ingat 100% tu. Tu ya cara. Biasa Adila dengan siapa Adila cerita tu? Kawan tu siapa? Dekat macam kawan Liza ke, kalau siapa awak tanya lah ataupun Dila tanya faham dah ke topik ni, kalau tak faham lagi Dila tolong explain ke
kadang-kadang kawan tolong explain ke gitu. Lagi-lagi ada siapa nak tanya? Kak Adila ni walaupun orang lain yelah kalau orang lain tengok Kak Adila tak masuk bahagian target kan? Target itu tak kan? Tak. Tak, tapi bila bio memang cikgu letak target, cikgu nak dia A. Memang cikgu letak target Adila ni A walaupun sekolah tak letak pun target. Dia ni akan straight A. Tapi macam mana dia boleh keluar straight A? Okay, apa tips-tips lain lah selain pada baca banyak? Apa lagi? Kena fokus dari kelas lah. Fokus dari kelas. Macam kalau bio ke cikgu ke ada post video dekat YouTube. Memang dia tengok banyak kali siapa faham. Kalau macam dia suruh laju, dia buat slow lah dekat YouTube ke boleh buat slow. Lepas tu kalau tak faham lagi tanya sains. Tanya sains. Lepas tu kena semua buat latihan lah. Dulu ke cikgu semua bagi latihan banyak juga. Lepas tu saya buat semua latihan tu kena faham buat nota tepi. Lepas tu kena tahu teknik nak jawab soalan. Sebab kalau macam jawab panjang-panjang, kalau teknik salah tak boleh juga. Kena tahu teknik macam cikgu, macam tadi tu ke teknik akak tu ke. Saya ikut teknik tu je. Lepas tu bolehlah dapat markah. Lepas tu kalau macam essay atau kebat tu kena buat banyak kali soalan dia. Sebab nanti dia exam biar kita familiar lah dengan soalan tu. Biar tak kejut lah nanti. Tak kejut dia exam kalau soalan tu susah sangat ke. Sebab kita dah biasa jawab dah. Gitu. Cikgu tengok ada Zulaika masuk. Betul tak Iman? Zu. Mana Zu? Betul. Mana Zu? Zu? Assalamualaikum Zu. Zulaika. Adakah? Nak tanya juga Zu ni. Zu pun dapat A ke? Tak silap dia. Mana Zu? Oh, Syasha pun left dah. Budak ni. Okay, kita terus dengan Iman lah. Lagi Iman, apa lagi Iman rasa Iman nak share dengan adik-adik? Ataupun adik-adik ada nak tanya? Cikgu buka untuk awak ni, cepat. Awak tanya je gapo. Cikgu tak ada gapo, cikgu dengar je. Cepat. Ada siapa-siapa nak tanya? Pilih awak nak tanya siapa? Masya ke, Kak Iman ke, Kak Adila ke? Cikgu buka peluang. Nak tanya, macam mana Kak boleh manage time? Nak tanya siapa? Kak Untuk Iman ke? study? Nak tanya Kak Masya Ikutlah ke? siapa. Ikut siapa-siapa. Kak Nurin dulu, Kak Iman dulu. Bagaimana manage time? Sebab yalah kerja banyak dia. Lah ni dia kalau form 5 juga kelas malam lagi. Tuition lagi, apa lagi. Bagaimana Iman? Manage time. Saya malam, kalau waktu malam memang saya tak ada macam tak tengok TV, tak tengok TV. Main telefon pun sebelum tidur. Maknanya daripada 8, sebab saya tak buat kerja petang-petang. Petang tu adalah masa untuk saya rest. Lepas balik sekolah mesti penat kan, rest. Lepas maghrib je, lepas maghrib. Lepas isyak, stay dekat meja tu sampai pukul 12. Tu untuk macam nak dekat-dekat SPM tu saya buat gitulah. Memang saya duduk situ, kita set dah mind kita. Memang kalau boleh phone tu nak letak jauh tak boleh kan, sebab semula ni macam maklumat semua kat telefon kita kan. Kalau boleh kita kawal diri tu daripada kalau ada noti masuk ke apa ke, jangan macam kita kena fokus lah dengan belajar kita ni. Jangan ada gangguan jangan ada gangguan ke apa-apa. Gitulah. Macam awak kena set time awak masa bila awak belajar tu. Kalau boleh setiap hari gitu tak apa dah. At least malam saja je awak spend time untuk belajar. Even awak balik pukul 2 ke, tak balik sekolah dah kan. Ikutlah, kalau kita ambil contoh kalau awak dekat sekolah. Lepas awak balik sekolah tu buatlah apa awak nak buat. Tapi malam tu memang
kena stay untuk belajar. Memang kena duduk gitu. Or saya kalau nak dekat PSL tu juga, saya bangun dalam pukul 4 gitu. Saya baca benda-benda, baca bio ko, bio ke apa kan, saya baca masa tu sampai kejap je. Sebab masa tu lah macam masa yang paling tenang, paling best, tak ada orang ganggu. Tak ada orang nak panggil-panggil awak semua, awak boleh fokus masa tu. Even sejam je, saya buat kadang-kadang 30 minit je saya bangun, saya baca-baca, at least kena baca. Gitu sudah. Okay. Dan cikgu pernah tengok dalam TikTok, dia share ni student universiti, ni student barat lah. Dia ada apps dah lah ni kan dia ada apps yang macam yang kita boleh apa ni, ni masa katakan contoh awak set masa setengah jam untuk study maths. Awak set masa tu, awak study betul-betul fokus, jangan main gapo-gapo. Lepas tu cukup masa, okey rehat dalam 5 minit. Lepas tu set masa balik. Dia ada apps dia macam tu. Cikgu pun lupa, awak boleh je cari dalam Play Store tu. Macam mana cikgu pun lupa. Cubalah cari mungkin study timer ke apa ke. Dia boleh kita set masa dah. Ataupun guna cara biasa je, guna jam biasa. 1 jam memang aku nak fokus untuk buat apa-apa. Dan memang kalau belajar bangun pagi pukul 4 pagi tu memang yang tu. Cikgu pun masa belajar dulu, yang tu dah cikgu buat dulu. Okay, Fai ada nak tanya. Dia tanya macam mana nak stay fokus. Sebab bila kadang-kadang kita pegang hal ni, kita teringat tu. Betul tak Fai? Ke Fai nak tanya macam mana? Cuba tanya Fai. Betul lah cikgu. Betul dah. Maksudnya kalau kita pergi ni, teringat nak buat bio. Pergi bio, teringat nak buat MX. Gitu. Betul ke Fai? Dan cikgu jenis macam mindful. Oh, main phone. Okay. So kita minta nasihat daripada Kak Masya ada ke? Ke terkeluar dah saat ni? Kita minta Kak Adila dulu. Kak Adila, bagaimana nak stay fokus ni kalau belajar ni? Nak stay fokus. Dulu Dila pun susah juga nak fokus sebab ada adik kecil-kecil lagi. Macam bising gitulah. Kalau macam phone tu Dila memang letak phone memang jauh gila-gila. Jauh lah macam tak dapur ke. Sebab bila duduk atas meja study tu kalau suruh nak main phone memang malas dah nak ambil. Kalau Dila adik kecil sekali, umur berapa Dila? Setahun. Mungkin awak ada ni sama situasi dengan Kak Dila umur setahun. Biasa dia adik tu dia nak main kacau kita dia. Okay, teruskan. Kalau macam itulah banyak jugalah dulu tak boleh nak fokus mana kalau mama kerja ke kena jaga adik pula. Gitulah. Lepas tu bila ada masa duk belajar tu belajar molek sebab macam dah tak ada masa tu. Ada mata tu jaga adik lah. Itulah. Letak phone tu memang letak phone jauh lah kalau nak tengok maklumat tu dia print ataupun salin dululah. Gitu je. And jangan ingat langsung pasal phone. Study je. Dengar tu. Okay. Okay. Ada apa-apa lagi tak Dila nak tambah lah? Saya nak tanya. Okay. Teruskan. Nak tanya Kak Adila. Kak Adila ada buat tak jadual belajar? Lepas tu Kak Adila ada join tak tuition ke? Kalau jadual tu pernah nak buat. Ada dah pernah nak buat tapi macam Dila ayat tadi lah mata tu nak kena jaga adik. Tak boleh dia nak ikut jadual. Jadi dia macam atas situation lah. Kalau ada masa Dila belajar tu. Kalau sebab takut kena jaga adik. Macam tu lah. Dila tak buat jadual tapi kalau lagi bagus buat jadual benarnya. So kita boleh tengok jadual tu and ikutlah. Kalau buat jadual sahaja tak ikut tu tak boleh juga. Kalau tuition tu Dila tak masuk tuition juga. Semua subjek Dila tak masuk tuition. Sebab mula masuk dah tapi tahu macam dia tak bagi masuk masa tu COVID tinggi. Tu tak boleh masuk. Jadi Dila tak masuk tuition. Yang bagi Dila cikgu Kak Zainab ni macam dah cukup dah bagi latihan macam biar cikgu Zainab ni jaga cikgu tuition kita. Betul kan. Sebab kalau awak masuk tuition luar, awak tak sempat dah. Nak. Yalah jadi bagi banyak. Kak Iman masuk tuition dah dulu. Saya masuk ngujung-ngujung. Saya masuk. Tuitionnya? Tuition apa? Tuition fizik. Yang kritikal lah dia. Fizik, kimia dengan admat. Maksudnya yang
pelajaran yang apa ni, yang awak kritikal lah dia, betul tak? Yang tak dapat A lagi lah kan masa tu kan? Jadi Bio tak ada. dia atas subjek lah. Kalau awak rasa macam cikgu tu dah habis dah buat dengan lengkap dah untuk awak, rasa tak perlu, sebab dia sebenarnya dia mengurangkan masa kita sebenarnya. Awak akan jadi fokus banyak, mencapah banyak benda. Jadi kalau macam katakan contoh awak ambil 9 subjek, lepas tu at max terkerut sekali, memang dah tak boleh pair dengan cikgu tu, boleh je ambil tuition di luar. Tapi kalau cikgu tu dah memang orang kata apa, dah hajar dah ni dah, cuma kelemahannya dari segi kita je tak baca ke apa semua, cik rasa tak ada masalah, awak fokus je belajar. Okay, betul tak Iman? Betul, sebab bio rasanya macam bio dia lebih kepada macam diri kita sendiri. Bukan lagipun cikgu dekat sekolah ni pun okey dah. Tak ada apa sangat dah bio. Boleh. Tak perlu tuition pun. Boleh. Sebab itulah cikgu pun takut juga bila banyak-banyak, kadang-kadang cikgu ajar macam ni, awak pun duduk dengar ni pula, jadi dia dah jadi pelik dah. Tu yang jadi berterabur tu, tak guna kaedah apa semua. Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Kak Masya ni line dia slow, insya-Allah dia akan cuba masuk lah bila line dia okey sikit. Okey. Tadi cikgu tengok macam ada pelajar 5 amanah lain. Mana dah? Cikgu nak tanya. Siapa ni? Alia, Cikgu Alia Abad. Ali Abad. Nak tanya Kak Dila ambil bidang apa? Soalan untuk Kak Dila. Dila sambung bidang dalam bayi juga. Dila sambung dekat College Mara Kulim. Lepas tu kat degree nanti boleh pilih antara doktor perubatan atau farmasi. Tapi Dila rasa pergi farmasi lah kot. Itulah bidang. Oh, Dila tak ambil UiTM Dengkil ke? Tak, sebab rasa macam YTP program tu macam okey sikit kot. Sebab kalau UiTM Dengkil tu tak macam tak secure lagi nak degree kat mana nanti. Sebab ni dah tahu dah nak degree kat mana. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Cepat. Yoshini ke? Gana akak boleh macam motivate diri untuk study kan. Lah ni kan macam belajar online, jadi kadang-kadang tu suruh Allah malahnya lah nak belajar. So macam give up gitu. Gana akak try to motivate diri akak untuk study hard lagi. Kita pergi Kak Dila dulu, lepas tu Kak Iman pula. Okay. Kalau Dila sama tengok dekat YouTube Gana orang dapat straight A. Bila Dila tengok tu Dila suruh macam motivate. Macam Dila suruh macam nak dapat straight A. Jadi bila lepas tengok video kita Dila suruh macam nak study lalu. Gitulah. Tengoklah YouTube Gana orang dapat straight A, Gana dia belajar dapat markah bagus. Gitulah. Lepas tu Dila ada kawan hok kadang-kadang macam Dila markah tak ada tinggi mana. So bila Dila tengok kawan dapat markah tinggi tu macam Gana Dila tak dapat. Jadi Dila usaha situ lah. Okay, sebab Kak Adila ni antara yang kita tak sangka lah nak dapat straight A sebenarnya. Betul cikgu cakap. Ramai cikgu terkejut Kak Adila ni dapat straight A. Jadi itulah yang cikgu selalu pesan dulu. Biarlah kita ni tidak disebut-sebut, tapi betul tak Dila? Cikgu sama sebut gitu kan? Cikgu kata biarlah kita tak popular, tak sebut kan? Tapi bila hari kejadian tu, nama kita naik atas pentas. Nak gitu. Biarlah kita ni senyap-senyap, tapi akhirnya kita yang akan ke depan. Kalau 5 bestari tu cikgu sama kan? Cikgu kata gap tak popular, cikgu sama sebut. Apa? Cikgu kata apa? Kita mesti melawan ni, maknanya kita tak boleh lemah lah. Kita kena buktikan kita boleh. Sebab 5 bestari ni dulu antara kelas yang boleh katakan semua cikgu ngepek belakang. Semua cikgu ngepek belakang. Cikgu tu masuk ngepek, cikgu ni masuk ngepek. Sebab apa? Sebab dia kata, betul tak? Dia kata apa? Pencapaian yang orang kata sederhana, tak nampak mana. Tapi akhirnya tengok bio berapa orang dapat A kelas tu. Okey, Kak Iman.
Macam mana tadi jawab soalan yang Wan Nur Alia Nabila tadi. Bagaimana manage stres, bagaimana nak kekal motivasi ni? Saya tak tahulah bagi awak Gano sebab saya rasa macam benda ni negatif sikit tapi benda ni membantu saya pressure diri sendiri. Saya macam main dengan minda saya lah. So, macam kalau mu tak study, mu tak boleh gapo-gapo hok mu nak gitulah. Macam saya macam gitulah. Saya saya motivate diri saya dengan saya pressure diri saya. Sebab bila kita duk pressure macam kita kalau tak study ni habislah. Jadi benda tu buatkan saya rasa macam takut. Jadi buatkan saya macam takut. Jadi buatkan saya lagi nak study. Sebab yelah siapa tak takut takut hampakan parents benda tu saya fikir gini, kalau saya tak study molek, saya tak score periksa SPM ni, parents saya mungkin kecewa dengan saya. Parents saya mungkin itulah, dia macam gitulah. Saya pressure diri saya sendiri. Okay, Masya macam mana Masya? Nak kekal Saya- bermotivasi. Macam mana nak kekal bermotivasi sebab lo ni kan kelas PDPR. Kalau cikgu dulu, cikgu pernah awal-awal dulu, yang awal-awal PKP dulu, waktu tu kehadiran ramai. Lepas tu lama-lama tinggal orang. Cikgu pernah melalui situasi tu bila cikgu buat kelas. Sampai cikgu rasa down. Cikgu rasa macam, cikgu nak marah juga. Cikgu rasa macam, budak ni kan aku geres sungguh. Aku ni buat bahan lagi, type lagi. Hari-hari aku nak mengajar, sejam je aku minta tapi pelajar tak masuk. Sampai perasaan cikgu macam tu tahu, cikgu nak marah. Tapi cikgu fikir, tak apalah. Cikgu kata apa? Cikgu pernah bagi tahu pelajar, cikgu tak cara seorang ke dua orang ke cikgu tak mengajar. So naknya tu cara cikgu motivasi untuk cikgu terus mengajar walaupun kadang-kadang ferah tahu tak bila kita masuk tengok bilangan pelajar tak seramai yang kita nak. Okay, so kalau Masya, kalau cikgu sebagai guru, Masya pula macam mana? Kalau saya, semua kita tahu kan, saya ni macam dengan ada dua sepupu hak sama umur. Lepas tu seorang ni, saya ni macam dengan biasa-biasa je. Lepas tu kalau hak Adlin tu, dia macam dengan IQ dia tu lebih daripada saya. IQ Jadi saya motivate diri saya ni macam dengan bila saya tengok dia. Bila saya tengok dia, bila saya tengok dia, saya jadi macam dengan nak usaha, nak juga untuk dapatkan macam dengan untuk skor juga bio support dengan dia. Macam dengan contoh ke cikgu kan, saya kena duduk serumah dengan dia kan. Macam dengan bila walaupun dia jaga macam dengan jaga saya nampak dia baca buku, jaga duduk macam dengan duduk ngapa-ngapa bio banding dengan saya lah hot struggle gitu semua ni untuk dapat bio A ni, tapi dia boleh. Maknanya maybe rezeki dia, Allah bagi rezeki dia kat tu, tapi saya pun tahu rezeki saya kemudian kok mana ke apa kan. Jadi saya handle untuk saya skor bio ni, saya macam nge-motivate diri saya ni. Saya nak juga, kadang-kadang saya nak juga skor sebab saya janji dengan cikgu saya nak juga buktikan bahawa saya boleh lagi. Saya boleh dapat A bio. Gitulah cikgu, macam dengan walaupun family saya ni sikit-sikit dia banding juga macam dengan tak kira Masya tak boleh. Adlin boleh je tinggi ke apa. Adlin boleh je skor kadang-kadang saya down. Tapi sebab ke orang duduk oyak gitu kan macam dengan orang duduk macam dengan orang duduk oyak. Tak kira Masya tak boleh, tak kira mu tak boleh, tak kira tak boleh. Adlin boleh je ke apa. Sebab dengan kata-kata gitu saya jadi semangat. Saya jadi macam dengan aku kena buktikan juga. Aku kena tunjuk juga ke parents aku, kena tunjuk juga ke cikgu aku, aku ni boleh skor bio. Walaupun saya ni macam dengan tak
tak pernah pun. Kalau awak dah tengok result saya tak pernah pun dapat A bio. Selalunya dapat 97, 95, duduk main gitu je. Itu je lah. Cara saya untuk semangatkan saya untuk mendapat A bio. Cikgu tahu betapa struggle-nya Masya sebab bila cikgu marking kertas, cikgu akan letak dulu Adeline, Masya, Iman, Syazlin, cikgu akan letak dulu. Jadi bila dah Masya tu boleh B, Adeline boleh berapa? Jadi cikgu tahulah betapa struggle lah Masya ni nak dapat seperti Adeline sebab Adeline ni satu je. Bagus dia. Nota dia memang tersusun, kemas dan cikgu ambil nota dia. Kak Iman akak gini nota. Awak boleh tengok nota dia memang Macam nota print. dia. Yes, macam print dan cikgu suka ambil nota dia photo stat untuk beri kepada pelajar lain. Sebab memang awak macam baca buku nota dia. Memang baguslah. Dia punya orang kata apa? Dia punya susunan nota kemas. Jadi bila macam tu kita baca pun sistematik lah. Buku dia pun orang nak baca. Cikgu memang sukalah tengok nota dia. Memang cikgu ambil nota dia. Awak nanti bersemuka, cikgu boleh bawa, awak tengok. Nota macam tu memang membuatkan kita rasa nak baca bio. Okey, cikgu tengok dia. Dia ada nak tanya soalan tak dekat kakak-kakak ni dia? Dia? Assalamualaikum. Dia ni antara kita target ni tahun ni. Okey, dia nak tanya siapa? Kita tanya Kak Masya lah. Okay, sepanjang perjalanan nak menuju SPM tu, ada tak perasaan down, perasaan macam letih lah. Lepas tu, Gana nak handle stres? Perasaan down tu kita tak boleh hoyak sebab semua orang akan alami. Macam dengan semua orang akan rasa stres. Lagi ke dengan pandemik law ni ke, awak belajar online, awak macam dengan duduk rumah. Lepas tu macam dengan awak tak boleh nak bersemuka dengan cikgu. Macam dengan awak nak awak hoyak tak faham pun macam dengan Rana nak hoyak tak lepas benda tu. Sebab kita kan duduk, kita tak boleh nak tengok muka contoh kalau kita berhadapan dengan cikgu ke. Cikgu akan tengok expression muka kita faham kodok, kita gapo kodok. Jadi benda tu macam dengan saya tahu memang semua orang akan alami. So sepanjang masa SPM tu memang nipu lah kalau tu oyak kalau oyak tak pernah stres gapo memang nipu. Kalau sepanjang nak dekat SPM tu kalau ikut kes setiap malam jerit sebab takut doa. Jerit lah takut sebab takut walaupun exam BM semua exam jerit sebab takut bila buka paper takut macam dengan bapa lah gapo tu. Bapa tak boleh jawab gapo. So aja saya nak pesan kat awak. First kali kalau awak nak handle stress, awak jaga hubungan awak dengan Allah Subhanahu. Ini benda basic lah. Awak jangan tinggal Al-Quran. Awak jangan tinggal Al-Quran. Lepas tu kalau setiap contoh kalau macam lepas awak study ke. Lepas awak study macam awak study awak stres sangat ke. Jadi awak buka dulu. Awak berhenti awak stop pasal awak buka. Awak baca Al-Quran mata. Walaupun macam dengan ataupun awak buka awak buka ayat. Cikgu. Awak buka ayat Al-Quran. Awak buka awak buka ayat Al-Quran dekat telefon macam dengan surah Ar-Rahman ke apa. Awak tutup dulu buku. Awak macam dengan take a deep breath, macam dengan relax dulu. Sebab kalau ni ikut camp, contohlah sebab saya ni lagi kalau subjek admat ke, admat gapo susah sangat nak sekolah lagi kalau kita online ke gapo ke. Jadi kalau cara saya lah gitu je lah. Awak kalau saya macam dengan tubik dulu. Jangan duk hadap
macam dengar jangan duduk pressure sangat. Aku nak hafal. Tapi kalau awak duduk teke-teke doa tak masuk juga. Lebih baik awak macam dengar awak relax. Lepas tu awak tubik dulu macam dengar enjoy dulu. Lepas tu bila time awak okey, awak sambung balik. Barulah dengan cara gitulah baru masuk. Sebab saya pun tanya juga Adlin, saya tanya Gano cara dia macam dengar Gano dia boleh handle macam dengar dia study gitu, tengok pak masuk je. Banding dengan saya ke saya baca banyak kali pun tak masuk. Sebab dia ayat ke saya ni study hard bukan study smart macam dia. Dia gitu. Sebabnya saya lepas tu bila dekat SPM tu barulah saya faham, barulah saya ikut cara dia. Macam dengan tak perlu pun awak nak duduk banyak lagi ni tak baca ni, patah sanggup tutup bilik. You guys sanggup tutup bilik sebab nak baca pun habis juga. Jangan gitu. Awak macam dengar kalau boleh susung step by step. Lepas tu macam dengar jangan duk push sangat diri sendiri untuk macam dengar gana nak oyak. Macam dengar gitulah. Macam dengar boleh you guys akan boleh dengan diri sendiri sebab you guys pun akan nak juga untuk skor bio tu. Gitu je lah. Okay, daripada kelas 5 Syifa ada nak tanya tak? Aina Syafiqah ke, Atilah ke, Halili ke, Sasa ke? Kita menghampiri 9.46 dah ni. Cepat, jangan lepas peluang nak tanya apa-apa ni. Nak tanya siapa? Kak Nuri Iman ke? Nak tanya Kak Adila ke? Cikgu nak tanya. Ya, siapa? Okey, Amira Afrina. Saya nak tanya Kak Masya dengan Kak Nurin Iman lah. Dua-dua. Nak tanya ada tak tips cara nak hafal bio tu dengan senang, dengan paling mudah sekali nak hafal? Selain daripada tadi tu pukul 4 pagi deh. Kena bangun awal pagi. Okey, lagi? Okey, kita ni dululah Kak Iman dulu. Nak tips nak hafal bio dengan mudah. First, awak masa awak baca contoh satu topik tu, ikutlah gapo-gapo. Awak baca tu awak tulis dekat, macam tulis dia punya kronologi. Ikutlah tajuk gapo-gapo pun, awak buat je dulu. Kalau lepas goni ni gini jadi gini macam biar satu. Kadang-kadang benda dalam buku teks tu sebab dia macam straight gitu dia macam menyakitkan mata untuk baca. Awak boleh buat tepi tu, awak tulis lepas awak baca gini, awak tulis yang awak faham tepi tu. So bila next time awak nak baca mula, awak boleh tengok tepi tu, refer tepi tu, awak macam akan faham. So bila awak faham, barulah awak boleh hafal ayat tu. Kadang-kadang bila awak faham awak boleh buat ayat sendiri, dan ayat hok dalam buku teks tu macam akan membantu awak macam nak suruh kemah lagi lah ayat-ayat tu. Ayat-ayat tu. Jadi yang pentingnya awak kena buatlah, tulis nota tepi tu gano awak faham. Ikutlah ayat kau Kelantan kau gapo kau. Bila contoh awak baca satu perkataan, satu ayat tu gapo benarnya ayat tu nak oyak. Awak kena fikir setara tu. Pasal awak tulis tepi tu, oh ayat ni oyak gini. So bila awak tulis tepi-tepi tu, awak akan faham. InsyaAllah boleh. Nanti awak just refer balik je. Kalau macam nak dekat periksa tu dah awak faham dah Bila dekat periksa tu, awak bolehlah baca dekat buku teks tu ayat dia gana-gana untuk ada esay untuk idea untuk tulis panjang-panjang kat esay nanti. Itulah. InsyaAllah boleh. Kak Iman. Okay. Ya. Buat nota tepi tu contoh kena buat gana flow. Ya, contoh kalau pasal gana dari A to Z gitu kau. Gitu. Dia sebab bio ni dia ada proses dia tak boleh lompat-lompat. Sebabnya kalau jadi A, lepas A jadi ke apa? Jadi B. Lepas jadi B, jadi C. So dia dalam
biasanya dalam buku ayat dia macam gini, ayat macam karangan gitu. Jadi payung kita nak hafal. Jadi biasanya kita akan buat nota tepi tu. Satu, katakan contoh satu, hormon dirembeskan. Hormon apa? Lepas tu lepas hormon tu rembes, dia buat apa? Nombor 2. Dia menukarkan apa? Lepas dia tukar jadi apa? Bahan jadi apa? So kita buat macam ringkas-ringkas je. Satu, hormon. 2, jadi apa? 3, apa? 4, apa? Gitu je. Sebab ayat dalam buku ni dia panjang. Ayat macam awak baca BM lah. So awak buat tepi-tepi-tepi. Dia bio dia tak boleh lompat-lompat dia punya proses. Dia tak boleh lompat sebab dia panggil macam kronologi lah. Daripada A jadi B, lepas B jadi C. Dia tak boleh jadi A jadi Z, lepas tu undur balik jadi K. Dia tak boleh gitu bio ni. Sebab dia memang ada soalan bahagian mekanisme. Bila mekanisme ni dia memang nak proses. A jadi B, lepas B jadi C. So tu kepentingan buat nota tepi tu. Okay, cikgu nak tanya Masya. Tadi Cik Masya dah jawab dah yang tadi tu. Adila nak tanya ni sebab cikgu ada buat dengan adik-adik awak ni, cikgu ada buat nota footnote. Cikgu ajar dia buat kertas satu nota footnote. Kan kita kan seumur buat. So Adila lah membantu dok kaedah cikgu buat tu Adila. Tolong bagi ni sikit ke adik-adik awak sebab adik awak ni ada setengah buat, ada setengah bila hantar latihan ke cikgu tu tak buat footnote. Okay. Footnote tu macam mana cikgu? Kertas satu tu. Oh, Kertas satu kan bila buat soalan tu kena buat tepi tu. Okay, bagi Lila memang bantu sangat-sangat sebab dulu cikgu kan suruh print semua kertas raya kertas satu. Jadi kita kena buat tepi. Lepas tu bila kita buat nota tepi tu ada same time kita dah macam dah teringat sebab kadang-kadang soalan sama, jawapan pun sama. Jadi memang automatik ingat. Jadi bila dah exam tu kadang-kadang jumpa soalan macam nak sama dah, kita ingat dah nota tu. Memang membantu buat banyak kali. Biar soalan sama pun kata jumpa dah lah sebelum tu. Buat je nota sebab memang membantu sangat-sangat. Memang ingat. And sebelum PSO pun Dila tak buka buku dah, Dila buka kertas tu je. Nak tengok nota tepi sini. Jadi memang bagi Dila memang membantu. Dila memang buka tu je. Nota tu. Dengarlah adik-adik apa yang cikgu suruh buat footnote tu. Sebab itulah macam Kak Dila cakap lah. Bila nak exam kita tak buka dah buku besar-besar tebal-tebal tu, tak ada masa dah. Sebab masa hanya ada setengah jam, sejam. Jadi masa tu cikgu kata psikologi benda-benda tu. Buku besar ni dia akan menyebabkan kita psikologi. Ya Allah banyaknya aku tak baca lagi. Ataupun malam esok awak nak buka buku tu. Ya Allah banyaknya awak akan jadi block dah otak awak. Block dah otak awak rasa susah dah. So tu yang cikgu suruh. Bermula daripada sekarang awak buat footnote dekat kertas satu. Sebab soalan sama je naik exam. Jadi hari awak nak masuk exam ke malam ke awak baca soalan jawapan. Nota dah di soalan tu. Nota. So dia dah akan memang jimat masa. Sebab cikgu tengok yang cikgu buat kertas satu tu ada hak buat, ada yang tak buat. Cuba dulu. Memang nampak keberkesanan dia. Cikgu bukan cuba untuk 5 amanah saja. Cikgu bercuba bertahun-tahun. Itulah rahsia SMK Salor dapat nombor 3 dalam Kelantan SPM. Bertahun-tahun dia dapat. Antara nombor 1 sampai 5 Kelantan. Tu antara rahsia tu. Memang cikgu pelajar yang betul-betul buat, committed buat benda tu, insya-Allah A. Okey, ada apa-apa lagi ke? Nak tanya? Cikgu masih buka peluang untuk tanya. Saya nak tanya cikgu. Okey, Aisyatun Nakibah Form 4. Okey, nak tanya siapa? Nak tanya semualah. Tanya semua. Okay, masa Form 5 ni, kak-kak doktor gaya pasal Form 5 ni untuk menuju ke SPM. Saya nak tanya masuk aliran sains ni, Form 4. Adakah struggle ataupun relax dulu? Kak Iman. Kak Masya. Kak Masya. Kak Iman dululah. Kak Iman dululah. Kak Iman dulu. Kak Iman. Sama je. Form memang kena start daripada awal. Memang kena pair tu daripada awal. Sebab masa awal SPM ni, masa PSO SPM Bio ni, dia kan masuk daripada Form 4 juga. Kalau awak main-main masa Form 4, tak struggle masa tu,
memang payah lah nak catch up balik nanti form 5 dah. Form 5 tu kita ada banyak dah. Tajuk-tajuk hot lain nak kena cover, baru belajar, nak kena cover ke apa semua. Lepas tu nak kena cover lagi hot form 4 ni memang makin banyak lah kalau kira. So, dekat bila awak struggle masa form 4 ni, bila naik form 5 tu nanti dia akan jadi senang lah. Maknanya macam bila cikgu ayat tajuk macam kita buat soalan ke apa, maknanya even ingat sikit, still ingat. Benda tu akan kita macam masa form 4 ni ada dah ni. Jadi macam benda tu akan senang lah. Kalau nak ayat pengalaman saya masa form 4 pun, gitulah macam jangan main-main lah. Jangan main-main masa form 4 ni. Kena study. Kak Masya? Betul macam Kak Iman oyak tu. Jangan main-main kalau boleh sebab takkanlah si awak nak macam masa form 5, takkanlah si awak nak belajar hot form 4 pula. Macam nak start balik hot form 4, takkanlah jadi bazir masa awak lah. Kalau boleh masa form 4 tu biar dalam kepala tu. Macam dengan peh belakang tu. Sebab bila masuk form 4 awak nak belajar benda baru, awak akan tinggal dah form 4 ni buat sementara. Macam dengan tinggal dah macam dengan proses-proses dia. Jadi awak tak ada masa untuk benda syllabus form 4 ni. Kalau boleh, sebab tu lah jangan main-main time form 4. Kalau boleh time form 4 ni anggap macam you guys nak score juga bio ni. Walaupun you guys anggap exam biasa-biasa ke apa ke, tapi you guys kena take serious lah. Tu je lah. Boleh tak cikgu nak jemput Ifah? Sebab Ifah pun antara yang payah juga nak lekat A dulu ke. Masa SPM bio, payah nak lekat A. Tapi macam mana Ifah buat? Ifah? Boleh ke Ifah? Assalamualaikum. Cikgu saya tak buka kamera, tak apa. Tak apa. Okay, dengar Ifah ni, Kak Ifah ni dia struggle juga ni nak dapat A. Ifah dapat A kan? A minus cikgu. A tolak. Tak apa sebab Ifah memang struggle sangat-sangat. Memang payah juga kan Ifah kan nak lekat A. Ya, betul. Okay, kita share cerita daripada Ifah, okay. Macam mana Ifah buat? Macam mana saya buat masa form 4 tu, macam ni. Saya Ponila panggil bio ni sebab masa cikgu intro tu memang saya suka lah. Lepas tu form 4 tu memang saya kuat ke basic. Lepas tu saya memang start dengan sains-sains. Memang form 4 tu memang kena kuat sangat basic dia sebab nanti form 5 basic dia tu macam dia kait dengan form 5. Gitulah. Lepas tu masa cikgu. Lepas tu masa form 5 tu sebenarnya masa awal-awal saya exam tu exam yang first and second tu saya dapat DC gitu. Sebab time tu saya burn out sebab saya tak study smart macam Adlin. Masa form 4 tu memang saya jenis ngapa, memang rajin lah, memang kalau dapat B pun tak pernah kita. Saya tak ingat dah tapi A solid, A minus gitulah saya bagi masa form 4. Betul. Ifah memang masa form 4 dapat A. Bila naik form 5 awal-awal PX1 Ifah jatuh kan? Memang saya dapat C, D gitu. Lepas tu masa trial tu saya kumpulkan balik semangat saya. Lepas tu saya macam ingat balik apa saya minat masa form 4 dulu. Apa cita-cita saya macam ingat balik. Lepas tu dari C saya naik kepada A minus masa trial. Macam kerja kot tu sebab macam saya pun ambil balik semangat saya belajar mula, saya macam betul balik cara saya belajar, saya dapat A minus. Lepas tu masa dekat SPM tu saya macam saya kekalkan semangat saya macam tak apa nanti SPM ni insyaAllah aku dapat terbaik walaupun aku bukanlah pelajar target. Gitu. Itu dapatlah A minus. Gitu. Habis. Nak oyaknya bio ni bukan senang bukan senang tapi kalau ada teknik kena apa semua tu insyaAllah boleh. Okey, Yoshini ada nak tanya tak? Kita nak habis ni kat pukul 10 ni, cikgu pun tak nak lama-lama juga.
Sebab malam esok ada Tak ada kelas. cikgu. Tak ada nak tanya. Okay, Bilal kita nak tanya. tanya. Wan ada Gana, dengan Bilal. Gana kakak boleh yakin boleh skor bio tu sampai dapat A. Nak tanya siapa tu? Ikutlah siapa cikgu. Kak Adila lah, Kak Adila. Kak Adila ni dia rajin Kak Adila ni dia memang seorang yang rajin. Latihan dia hantar cikgu. Bila dia hantar tu dia hantar tu. Chair tu dia siap tu. Okay, Kak Adila. Kak Adila memang Kak Adila rasa memang Kak Adila dapat A ke bio? Tak yakin sangat pun benar sebabnya sepanjang form 4 form 5 ni Lila pernah dapat A sekali je. Jadi macam tak yakin pun tapi lepas exam tu dah jawab semua tu baru rasa yakin sebab mungkin sebab saya struggle kot sebelum tu. Gitulah. Tapi mula-mula sebelum exam tu macam tak yakin, takut. Sebab tu lah. Sebab tu lah. Saya tak yakin sangat tapi lepas exam tu rasa dah yakin sikit. Tapi tak yakin, macam tak percaya lah dapat A solid tu. Macam finance je. Betul tak cikgu kata beberapa jam sebelum masuk dewan tu sebenarnya menentukan kita nak dapat A? Setuju ke? Beberapa jam tu. Setuju. Apa setuju tu? Cikgu nak tahu kak. Sebab ramai dah cikgu dengar budak-budak kata cikgu sebenarnya beberapa jam sebelum masuk exam tu sebenarnya menentukan kita nak dapat A. Kenapa Sebab cikgu, sebabnya saya tengoklah sains-sains saya ni tak putus semangat. Sampai last minute tu memang duduk baca lagi. Memang duduk. Memang sungguh lagi duduk baca. Maknanya memang tak putus semangat langsung. Memang nok sangat-sangat. Macam prepare tu memang prepare sebelum nampak lah semangat set dia tu. Sebelum masuk exam tu tak ada lah hok macam untuk serius sudah lah aku, untuk serius aku putus asa dah cara nak jadi apa, tak ada gitu, tak ada. Memang nampak macam yakin dia tu boleh jawab. Tok Si masuk dewan. Orang panggil pun Tok Si masuk dewan. Sebab apa? Duduk dengan buku ni takut Tok Si tinggal. Jadi sebenarnya apa-apa yang awak buat sebenarnya yang menentukan betul-betul awak nak cemerlang, cikgu rasa selepas trial sebenarnya. Sebab ada pelajar, awal-awal tu dia laju, dia study. Lepas trial dia down. Ataupun lepas trial dia slow sebab dia kata aku baca banyak dah sebelum ni. So dia slow. Slow tu yang menjatuhkan dia. Tapi cikgu tengok ada pelajar yang betul-betul mula selepas trial. Lepas trial tu dia betul. Dia memang struggle. Hak tu sebenarnya hak dapat A, straight A, yang dapat betul-betul A. Sebab cikgu dah tengok banyak dah. Macam contoh Nashlin yang memang kita langsung tak target pun dia. Tapi betul-betul nampak struggle selepas trial. Lepas trial tu memang gila-gila struggle. Yang tu yang dapat A, Bayu. Sebab dia tak boleh nak yang dulu-dulu awal-awal tu hanya ni je. Awak dah tak ingat dah hak 5 bulan lepas. Tapi selepas trial tu, insya-Allah. Dan beberapa jam tu biasanya cikgu bagi tips sebelum masuk. Sebenarnya tips tu yang membantu kan? Betul tak? Betul tak Iman? Betul, habis buat bandar. Tips tu. Jadi sebelum masuk dewan tu jangan lari pada cikgu. Sebab kadang-kadang apa yang cikgu terlintas di otak cikgu tu lah. Sebenarnya membantu ni. Sebab kita masa tu kita dah blur dah banyak benda dah kita dah hafal. So beberapa jam tu yang cikgu duduk dengan awak tu masa tu awak nak tanya dah. Sebab masa tu kita dah blur, kita tak ada nak buka buku dah. Jadi biasanya cikgu akan bagi tips tu. Itulah sebenarnya. Okay, ada apa-apa tak lagi soalan? Kak Ifah duduk mana lah ni Ya. Ifah sambung mana lah ni? Matrik Penang. Oh, Matrik Penang. Matrik Penang nanti cari cikgu Hartini Cikgu kimia.
Boleh. Cari Cikgu Hartini dan kirim salam dekat dia. Kata ni anak murid Cikgu Munirah. InsyaAllah nanti Cikgu minta tolong dia tengok-tengok awak. Okey, ada apa-apa lagi tak? Daripada 5 bina sebelum kita berpisah ni. Cikgu buka peluang sekali lagi. Cikgu tanya berkali-kali ni. 5 bina ada tak? Last question. Tak ada. Okey, 5 Syifa. Tak ada juga. 5 Ilham. Pak Bina. Tak ada. Pak Syifa. So cikgu rasa kesimpulan dia yang pertama kalau daripada kakak awak cerita tadi nota dah deh. Yang pertama nota, lengkapkan nota. Nota tu membantu kita sangat-sangat. Lengkapkan nota. Buat nota kecil-kecil tepi bila kita baca. Lepas tu footnote kertas 1 tu kena buat. Lepas tu soalan kertas 1 tu kena buat berulang kali macam Kak Adila kata tadi. Walaupun kita dah buat pun kita buat lagi. Lepas tu buat nota dekat tepi-tepi footnote kertas 1 tu penting. Sebab tu memang membantu kita sangat-sangat. Okey, lagi manage stres awak tu. Jangan tekan-tekan sangat. Kalau kita tak masuk dah kepala kita baca tu, rehat dulu sekejap. Rehat, minum air. Nak main handset sekejap pun boleh. Tapi jangan lama sangat. Lepas tu manage masa awak untuk belajar. Okey, jadi cikgu pun tak nak panjang-panjang. Jadi cikgu jemput Kak Adila lah sebagai kata akhir. Kata akhir sebelum kita berpisah. Kita nak minta sikit-sikit sorang. Kata-kata semangat lah daripada Kak Adila. Semangat. Okay, best of luck lah adik-adik nak jawab SPM. Buat molek, banggakan cikgu, banggakan your parents. Lepas tu jangan stres sangat, memanglah lo ni online ke, PDPR banyak. Tapi mikirlah kau nak dapat straight A tu okay. Tu je lah. Best of luck, good luck. Okay, thank you Kak Adila. Kak Iman? Apa-apa pun, good luck untuk SPM ni. Lepas tu untuk yang form 4 tu good luck juga. Belajar molek-molek, belajar sungguh. Jaga hubungan dengan cikgu, jaga hubungan dengan Allah. Kalau awak rasa down sangat-sangat, awak duduklah dekat sejadah awak doalah banyak-banyak. Awak doalah biar apa yang awak belajar ni ingat, lekat sampai bila-bila. And good luck. Terima kasih cikgu. Okay, thank you. Kak Masya? Kak Masya tu tak buka tu. Astagfirullahalazim. Good luck lah semua form 4 dengan form 5 student. Kak Masya doakan you guys boleh banggakan your parents, cikgu-cikgu, lepas tu nama sekolah ke apa semua. And Kak Masya tahu susah belajar online. Lo ni berbeza dengan face to face, but you guys kena percaya. You guys tak kena nyesal kalau you guys struggle lo ni, and you guys akan dapat kejayaan kelak nanti. Good luck semua. Kak Pak kerja. Okay. Thank you. Kak Ifah? Good luck. Belajar molek. Lepas tu jangan terlalu push diri. Nanti jadi macam saya, nanti burn out gitu. Bahaya burn out dia. Ya. Lepas burn out ni dia jadi gana Ifah? Burn out ni dia macam saya dulu memang suka belajar bio, jadi memang tak boleh nak masuk ke apa. Memang turun. Itulah macam bahaya dah juga efek dia. Work smart. Okay, lepas tu study dengan saing-saing. Lepas tu take note ke cikgu ayat. Itu penting. Lepas tu insyaAllah lah awak akan berjaya. Itu sahaja. Terima kasihlah cikgu ucap kepada Kak Iman, Kak Adila, Kak Ifah, Kak Masya kerana banyak sangat tips-tips ya. Jadi satu je cikgu ada teringat satu tips daripada pelajar terbaik SMIP macam mana dia dapat straight A+. Straight A+, bukan straight A saja dah, pelajar terbaik Kelantan. Salah satunya ialah dia buat Google Meet. Dia bincang dengan kawan-kawan dia.
dia tanya kawan-kawan dia, kalau hak ni pandai kimia, dia bincang kimia. Pandai bio. So dia buat Google Meet secara perbincangan. Jadi mungkin awak pun bolehlah nak buat kaedah macam tu juga. Okey, so kalau tak ada apa-apa, cikgu ucap terima kasih kepada kepada ni pelajar 5 Bina, 5 Syifa, 5 Ilham, 4 Bina, 4 Syifa. InsyaAllah lain kali cikgu akan ajak pula panel-panel anak murid cikgu yang sudah berada di bidang yang ni lah, dalam bidang forensik ke, bidang biodietitian ke, yang dah ni lah, yang dah berada dalam bidang farmasi ke apa. Kita panggil yang panel tu pula untuk bercakap tentang cara nak ni lah hala tuju. Okey, so kalau kita baca tu, kalau baca di ruang chatting tu, adik-adik ucap terima kasih lah. Jadi doakan kejayaan adik awak dan cikgu juga doakan kejayaan awak semualah. Okey, so sehingga kita bertemu lagi, insya-Allah kejayaan milik semua. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Thank you, Thank you, cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Masih kakak. Terima kasih cikgu. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih cikgu. Cikgu. Thank you cikgu. Bye-bye, Terima cikgu. kasih. Cikgu rindu cikgu. Rindu nak belajar. Terima kasih. Cikgu rindu nak belajar. Cikgu ada bayi nota ada pelayan loh. Tak dengar Ifah bawa bayu tu pergi sana. Boleh. Ifah ambil bayu ke? Ambil. Sains hayat. Sains hayat. Ya awal-awal ni memang belajar bayu, serupa sekolah, lepas tu lama-lama tak ada. Tajud. Bye-bye, cikgu. Bye-bye. Terima Bye, kasih cikgu. banyak. Nanti cikgu PM. Dah, nanti cikgu PM. Okey. Okey. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih cikgu. Okey.